A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di ambang Ramadan ini kita sangat sukacita untuk meraihkan kedatangan Ramadan dalam suasana yang kita hadapi sekarang ini, iaitu masih lagi kita berada dalam keadaan yang menekan kita kerana negara kita masih diancam dengan wabak COVID-19 ataupun coronavirus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkannya daripada wabak ini daripada negara kita dan juga negara lain, dan umat Islam diselamatkan daripada terkena wabak tersebut. Alhamdulillah, untuk kali ini kita akan membincangkan tentang peranan Ramadan dalam pembersihan qalbu kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Tak kiralah di mana sahaja berada, umat Islam sentiasa menanti-nantikan kedatangan bulan Ramadan ini. Bahkan setengah umat Islam menanti kedatangan Ramadan ini dengan mereka berpuasa di bulan Rajab, awal bulan Rajab, bulan Sya'ban dan juga di bulan Ramadan itu utamanya. Alhamdulillah, kita dapati bahawa umat Islam sangat teruja dengan kedatangan Ramadan. Kalau kanak-kanak bukan kedatangan Ramadan, dia menunggu raya, menunggu hari raya Aidilfitri, tetapi itulah mesti melalui proses bulan Ramadan, iaitu bulan berpuasa. Kalau dulu kita lihat sebelum ini, bulan Ramadan disambut dengan pelbagai bentuk dan cara. Siang harinya penuh dengan bazar Ramadan, malamnya didirikan solat tarawih berjemaah. Itulah suasana bulan Ramadan setiap tahun yang kita lalui sebelum-sebelum ini. InsyaAllah pada tahun ini kemungkinan besar tidak ada lagi juadah di bulan Ramadan. Hanya kita lihat kisah-kisah silam saja. Mungkin kita boleh melihat daripada Facebook kita yang dahulu-dahulu, kenangan-kenangan kita yang kita membeli di bazar Ramadan. Tapi saya percaya dan yakin bahawa tahun ini tidak kurang juga sambutan bulan Ramadan ini kita sambut dengan sebaik-baiknya. Apa yang paling baik di bulan Ramadan ini adalah dengan sambutan yang kita anggap lebih baik daripada sebelum-sebelum ni, kerana kita tidak lagi sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kerana tujuan Ramadan ini, bulan Ramadan, bulan berpuasa ini adalah untuk kita menambahkan amal ibadat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan ini adalah bulan rahmat, bulan mulia, bulan yang Allah Taala janjikan pelbagai nikmat di dalamnya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa bulan Ramadan ini disambut dengan baik, dan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Imam-imam selalu membacakan doa, atau kita sering mendengar doa, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kerana apa? Terujanya kita untuk merasai bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang paling penting bagi kita, ialah kita bersedia untuk menerima bulan Ramadan. Apa yang ada di bulan Ramadan ini, seperti mana hadis yang dipetik oleh Imam Al-Baihaqi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Iaitu bulan Ramadan ini merupakan bulan yang Allah Ta'ala kurniakan pada awalnya 1/3, 10 hari pertamanya Allah Ta'ala kurniakan rahmat, sebanyak-banyaknya rahmat Allah Ta'ala turunkan dalam bulan Ramadan. Dan pada suku kedua, iaitu malam bermula pada 10 hari yang kedua, Allah Ta'ala
cucurkan keampunannya kepada umat Islam, siapa yang ingin memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 10 hari yang terakhir Allah Taala lepaskan umat Islam ini daripada azab neraka. Itu semuanya bergantung kepada amal kita, bukan kita cita-cita sahaja, tetapi kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini dapat melakukan amal ibadat dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting sekali apabila kita menghadapi bulan Ramadan ini, yang penuh rahmat ini, yang penuh berkat ini, yang penuh dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik, maka kita seharusnya memilih apakah amalan yang sepatutnya kita lakukan. Yang kita sebutkan tadi, biasanya malam kita dirikan solat tarawih, kan? Malam-malam kita dirikan solat tarawih. Semua perkara yang kita lakukan, sama ada solat tarawih dan juga amal-amal yang lain, semuanya itu merupakan ciri-ciri untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan kalbu kita yang penuh dengan dosa-dosa, kelalaian dan sebagainya. Jadi dalam kita nak membersihkan jiwa kita ini, membersihkan kalbu, supaya kalbu kita ini menjadi kalbu yang salim. Kalbu yang salim ini hati yang baik, yang menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tarawih pada malam hari kita lakukan, sama ada kita nak lakukannya 8 rakaat ataupun 20 rakaat ataupun 40 rakaat, tak ada masalah. Perbincangannya adalah perbincangan ulama sahaja. Yang orang nak buat, siapa-siapa yang nak buat, silakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita terlekat ataupun menjadi kerunsingan bagi kita nak buat berapa rakaat. Itu perbincangan yang tak akan habis, yang tak akan habis. Yang nak buat 8, buat 8. Yang nak buat 12, buat 12. Yang nak buat 20, buat 20. Yang nak buat 40, buatlah 40. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya. Yang menjadi masalah, orang tak nak buat. Cakap banyak, buat 8 lah, buat 20 lah. Tak payah buat 20, buat 8. Tak payah. Akhirnya dia pun tak buat. Itu menjadi masalah. Kita buat mana kita mampu. Kerana tujuan bulan Ramadan ini memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi orang yang rugi, banyak bercakap tapi amalnya tak ada. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu banyak sangat bercakap tapi kamu tak buat? Jangan kita jadikan orang yang begitu. Selain daripada itu, penyucian jiwa dalam kita menghadapi bulan Ramadan ini yang biasa kita lakukan, iaitu mengeluarkan zakat, sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta. Biasanya umat Islam mengumpulkan segala nisab ataupun segala waktu untuk dikeluarkan zakat pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana nak ambil berkat bulan Ramadan. Kadang-kadang tu belum sampai masa lagi untuk dia keluarkan zakat, tetapi dia nak keluarkan zakat juga. Dipilih bulan Ramadan kerana bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan. Pahalanya besar di bulan Ramadan ini, pahalanya besar. Jadi orang Islam mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan untuk mengeluarkan zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah dengan zakat harta berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa tuan-tuan lebih mengetahuinya. Cuma saya nak berkongsi juga sikit sebanyak supaya ada yang kurang memahami. Zakat fitrah ini adalah wajib kepada semua orang. Kaya, miskin, kena keluarkan zakat selagi mana dia mampu keluarkan zakat. Bagi zakat harta, orang yang mempunyai duit berlebihan. Duit berlebihan tu ada kadar-kadarnya yang perlu dikeluarkan. Berbeza. Zakat fitrah wajib kepada semua, zakat harta kepada orang yang mempunyai harta melebihi yang sepatutnya, yang telah ditetapkan oleh Islam. Selain daripada itu, kita dapati bahawa banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Boleh tak kita nak mengeluarkan zakat sebelum sampai masanya? Di Mesir, saya baru-baru ni buka website Darul Ifta Al-Misriyah, bahagian fatwa di Mesir mengatakan bahawa boleh kita mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya. Tak semestinya nak tunggu waktu zakat baru kita nak keluarkan. Boleh kita keluarkan, terutama ni di waktu kritikal sekarang ini. Masing-masing tak boleh nak bekerja, dalam keadaan yang
tertekan dan sebagainya, maka kita digalakkan supaya kita mengeluarkan zakat kepada orang yang memerlukannya. Dan selain daripada itu, untuk kita menyucikan jiwa kita, kalbu kita menjadi kalbu yang baik, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ni bukan baca seorang-seorang, sebaik-baiknya baca beramai-ramai, berdua atau bertiga. Kalau baca seorang-seorang tu mungkin banyak yang salah, tapi yang paling penting sekali kita baca dengan betul, niat kita ikhlas. Tak perlu kita nak mengejar 30 juzuk kalau tak mampu. Sebaik-baiknya lagi banyak kita khatam lebih baik, tapi kalau tak mampu tak perlu. Yang paling penting sekali membaca Al-Quran ini, bacalah dengan kita menghayatinya. Pendek tapi kita menghayati lebih baik daripada kita baca banyak tapi kita tak menghayatinya. Kerana pengajaran dalam Al-Quran itu perlu kita ambil pedomannya. Alhamdulillah, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di musim PKP ini, apa yang dapat pengajaran yang kita dapat ialah kita dapat berkumpul keluarga kita, suasana kita dalam rumah bertambah bahagia, bertambah aman, bertambah makmur. Jangan kita sibuk dengan keluarga kita ini dengan makan minum, masak. Jangan kita sibukkan. Di bulan Ramadan ini kita penuhkan dengan amal-amal soleh kita, baca Al-Quran, sama-sama sembahyang jemaah, kan. Tak ada lagi lah maksudnya kita melengah-lengahkan waktu solat. Jadi perlu kita gunakan masa yang ada pada kita. Apa yang kita boleh simpulkan, jangan kita leka dengan apa yang ada pada kita daripada kelekaan, kelalaian yang lain, dan kita pastikan bahawa apa yang kita pelajari sebelum-sebelum ini di bulan Ramadan kita teruskan, tambahkan lagi amal-amal yang baik bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita. Dan jangan lupa hashtag kita jaga kita dan hashtag kita mesti menang. Wallahu alam. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.